This call is now being recorded. Okey kelas, sekali lagi Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera. Okey, pagi ni kita akan teruskan kelas kita dengan topik yang berkaitan dengan data types, variables, operators and expression. Okay, actually kesemua benda ni kita dah buat dan kita dah belajar semasa kita buat coding Java. Okay, kalau awak masih ingat, boleh tak bagi tahu saya apakah data type yang pernah anda guna di dalam Java program anda? Apakah dia jenis-jenis data type yang anda tahu? Boleh senaraikan? Ataupun boleh sebutkan apakah jenis-jenis data? Double. Kita dah buat banyak coding daripada sequence sampailah array, sampai assignment. Setiap kali buat coding memang ada data type. So apa data type-nya? Double. Ya, betul. Ada data type seperti double. Okey, lagi? Integer. Ya, integer ataupun int. Lagi? Char. Okey, kita ada char. Lagi? Boolean. Ya, betul. Kita ada boolean. Dan lagi satu? String. Ya, pandai. Bagus. Okey, jadi dah kenal. Ini adalah data type. Kita ada data type double untuk nombor perpuluhan. Kita ada integer untuk nombor bulat. Kita ada string untuk perkataan seperti name. Kita ada char untuk single character seperti F, Y, and okay, as long as single character dia adalah char, dan boolean ini adalah untuk true dan juga false. Okay, so pastikan anda ingat kelima-lima jenis data type ini, iaitu double untuk nombor perpuluhan, int untuk nombor bulat, string untuk perkataan, biasanya name. Okay, char untuk single character, dan bila char dia ada tanduk macam ni. Manakala bila string pula dia akan ada contohnya city. Okay, dia akan ada double quote. Dan boolean bila kita nak assign true dan juga false. Okay, sekarang saya nak minta apa pula yang kita katakan sebagai variable. Setiap kali nak buat daripada pseudocode kepada IPO, kita selalu sebut tentang variable. Boleh tak anda berikan kepada saya apakah variable-variable yang anda pernah tulis di dalam coding anda? Ataupun di dalam IPO, di dalam pseudocode, di dalam flowchart. Apakah variable-variable yang biasanya kita guna? Boleh senaraikan? Yang lain boleh type juga dekat komen. Kena aktifkan diri untuk respon. Daripada sequence hari sampai multiple, sampai kepada repetition, ada macam-macam variable yang kita guna. So boleh tak senaraikan kembali apa contoh-contoh variable? Okey, boleh type dekat chat tu. Apakah contoh-contoh variable? Sufia, boleh bagi satu contoh? Oh, dah left dah pula. Raihana, boleh bagi satu contoh variable?
Name. Ya, betul Alice. Okey, variable yang pertama, okey, name pun merupakan satu variable. Okey, seterusnya Ifah bagi height dan juga weight. Yes, betul. Itu juga adalah variable. Damia bagi age. Betul. Raihana bagi price. Yes, betul. Itu semua adalah variable. Okey, jadi awak dah kenal apa itu variable. Okay, ada lagi nak bagi? Setiap orang bagi satu variable. Okay, mana yang lain? Bagi satu lagi variable. Setiap seorang berikan satu variable. Akilah, Mak. Okay, okay. Akilah dah masuk. Thank you. Okay, Mak betul. Lagi? Okay, Wani kata number. Betul. Syuhaida cakap name sama tadi macam Alice. Betul. Amar kata average. Yes, betul. Siti Sofia kata hour. Betul. Okay, bagus. So, itu semua adalah variable anda dah kenal. Alright, sekarang kita move on to operators and expression. Okay. Operator ini adalah seperti tambah, tolak, darab, bahagi. Kalau expression pula seperti price, equal, hour, darab, 5. Macam tu Okay, sekarang kita tengok sedikit learning outcome. Okay, yang pertama kat sini kita lihat identify identifiers. Okay, identify identifiers, variable, constant and reserve word. Okay, yang ini kita nak lihat dulu perkara yang pertama. Apa itu identifier? Apa itu variable? Dah ada contoh diberi tadi. Okay, apa itu constant dan juga reserve word? Apa perbezaan antara keempat-empat ini? Reserve word, constant, variable dan identifier. Apa perbezaan dia? Okay, nanti kita akan tengok ya di dalamnya. Kemudian yang seterusnya adalah dari segi data type. Kita dah sebut tadi ada int untuk integer, double, boolean dan juga char dan ada satu lagi string Tapi string tu dia bukan primitive data type. Okay. Kemudian kita akan lihat kepada operator. Dalam operator kita ada arithmetic, kita ada relational and ada logic operator. Begitu juga dengan expression, ada arithmetic, relational and logic. Okay. Okay, kita tengok dulu. Okay, untuk data type tadi kita dah discuss secara tidak langsung. Okay, iaitu kalau integer number, kita akan guna dia dengan nilai int. Kalau decimal number, kita akan pakai double. Kalau character, dia akan data type-nya char. Kalau boolean, dia still boolean. Okay. Dan macam untuk integer tadi, ingat kenapa dia integer? Bila dia adalah nombor bulat, dia akan store integer value. Tak kisahlah value itu daripada negative value hingga ke maximum value. Okay, manakala untuk double, dia menyimpan store floating point value iaitu yang ada perpuluhan. Okay, tak kisahlah daripada negative value ke, as long as ada decimal place, dia adalah double. Kemudian, kita pergi kepada char. Char ini dia akan represent a character. Okay, dan dia menggunakan single quote. Okay, contoh kalau A ada single quote dekat tepi dia. Okay, ini adalah single character dan kita gunakan untuk char. Dan single character ni mungkin huruf, mungkin nombor, okay, mungkin juga simbol. Tapi kebiasaannya kita akan gunakan untuk huruf lah. Next, untuk boolean. Okay, boolean bila kita nak tentukan dia punya value represent sama ada true ataupun false. Okay. Jadi string ini dia bukanlah primitive data type tapi dia digunakan untuk
untuk declare perkataan. Okay. Sekarang saya nak minta awak berikan jawapan untuk self check yang pertama. Okey, tolong labelkan jawapan anda. Jawapan nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan soalan dia suruh kita tentukan correct data type. Okay, boleh tuliskan jawapan. Apakah jawapan untuk nombor 1 hingga nombor 5? Apakah data type yang sesuai untuk kelima-lima soalan ini? Apakah jawapannya? Okey, Ifa yang pertama adalah integer. Okey, integer tu dah betul tapi jawapan dia bukan integer. Kalau kita jawab integer, dia adalah salah. Ya, in. Kita kena tulis jawapan dia adalah in. Okey, sebab ini adalah data type di dalam coding. Sebab kita boleh nampak dekat sini ada semicolon. So, ini adalah di dalam coding. Jadi, kita kena tulis in untuk declaration. Okey. Alright, nombor 2. Apakah jawapan untuk nombor 2? Yes, betul. Akilah dan Fatimah, nombor 2 adalah double. Okey. Dan kena careful D mesti huruf kecil. Untuk declare in, D semua huruf kecil. Okay, nombor 3, Amma dan Alisa. Ayi juga. Okay, yes. Nombor 3 adalah Cha sebab dia adalah single character. Betul. Seterusnya, Akilah, Boolean. Nombor 4, Boolean. Yes, betul. Very good. Okay. Nombor 5, ya betul juga Zatil, Boolean. Okay, nombor 5, yes, betul Raihana, string. Okay, string ni dia special sikit. Dia S huruf besar. Okay, string S huruf besar. So, bila nak tulis di sini pun mesti kena tulis yang betul. Macam INT, I huruf kecil, double D huruf kecil. Tapi kalau string S huruf besar. Okay, jadi daripada sini saya dah dapat kenal pasti bahawa awak dah boleh menentukan correct data type untuk all the variables from number 1 until number 5. Okay. So, mana satu variables? Variables yang inilah my num, my double num, my letter, my bool, my text. Ini semua adalah variable. Okay. Dan variable ini dia ada value yang untuk kita store dekat dalam dia. Okay. Value yang kita akan store dekat sini. Okay. Kalau dalam memory komputer, okey, kalau my_num ni memori dia adalah my_num dan dia akan menyimpan nilai 9. Okey. Itulah fungsi variable untuk memegang nilai yang disimpan di dalam memori komputer. Okey, number 3. Fill in the missing parts to print the value true and false. So, bila true and false, apa yang kita kena declare untuk variable is Java fun dan juga variable is fish tasty. Apakah data type yang sesuai untuk kedua-dua ni? Ya, betul Ifa. Dia adalah Boolean. Okey, kedua-duanya adalah Boolean dan B huruf kecil. Okey, tolong catatkan ya jawapan discussion kita di dalam buku masing-masing. Ya, betul Iris. Okey. Alright, seterusnya. Lagi sekali, nombor 4 daripada A hingga E. Apakah data type yang sesuai? Ini sama macam soalan tadi. Sama macam soalan nombor 1. Cuma dia tak bagi variable. Dia terus berikan value sahaja. Jadi, okey, untuk soalan A, sebab dia nombor perpuluhan, jadi dia adalah double untuk Ifa dan juga Iris, Alice, Alisa. Okey, untuk A adalah double. Okay, thank you. Very good. So, awak dah kenal. Okay,
B, Ai cakap boolean, Siti Fatimah pun cakap boolean, Alis dan juga Raihana pun cakap boolean sebab untuk true dan juga false, betul. Okay, very good. Untuk C pula. Untuk C, okay, aktifnya komen kita. Okay, untuk C dia adalah in, yes, betul. Damia, Alis, Raihana, Zatil, Salsabila, Siti Sofia. Okay, Ai, dia dah bagi E untuk string. Betul sayang. Okay, in dan juga ini adalah string. String S huruf besar. Okay, dan satu lagi D, char. Thank you Ai dan juga Siti Fatimah. Okay, jadi anda dah kenal semua. Kenapa kena buat double, kenapa in, kenapa inilah reason-reasonnya. Jadi bukan semua coding semua nak declare dengan double. Semua nak buat in. Tidak, ya ada reason dia. Okay, kita tengok kepada 4.2. Apakah yang kita nak check tadi? Apakah perbezaan antara identifiers, variable, constant dan juga reserved words? Okay, kita start dengan identifiers dulu. Okay, identifiers is a name given to elements in program. Okay, kalau soalan tu dia suruh bagi identifier ni 2 markah. So kalau 2 markah maksudnya awak kena bagi yang ini untuk 1 markah. Lepas tu tambahlah such as. Ambil lah mana-mana contoh yang ni such as. Okay, contoh dia ambil yang paling simple. So dapat lagi 1 markah dekat sini sebagai contohnya. Okay, so identifiers itulah. Kalau tengok dekat sini, awak mungkin akan terfikir-fikir, Mida, num1 ni bukan ke variable ke? Okay, ni num1, num2, A, B, C. Okay, sebenarnya secara generalnya, identifiers ni adalah sama dengan variables. Sama je cerita dia. Okay, sama je. Identifiers ni samalah dengan variable. Okay, lebih kurang sama. Okay, boleh? Dia sama je. Bila sebut identifiers, dia variable lah. Bila sebut variable, dia identifier. Benda yang sama lah secara basicnya. Okay. Cuma kena hafal terms dia. Kalau identifier kita sebut sebagai name given to element in program. Okay, such as num1, num2 contohnya. Dan identifiers, okay, identifiers start with letter or the underscore character or dollar sign. Okay, unique and meaningful. Okay, macam ni. Untuk identifiers, okay, ataupun yang kita faham sebelum ni variable, dia benda yang sama tapi istilah yang betulnya adalah identifier. Okay, kita kena tengok yang ni, rules of constructing identifiers. Okay, ataupun sebelum ni kita sebut dengan variable kan. Okay. Okay. So kalau kita tengok dia punya explanation ni panjangnya lah explanation dia kan. Okay, kita boleh permudahkan. Ini kena ingatlah rules of constructing identifiers. Okay, contohlah kita ambil num1 Okay, number 1 contohnya. Number 1. Okay, kalau number 1 ini betul. Kalau kita buat number lepas tu jarak ada 1, ini salah. Ataupun kita letak 1 dekat depan lepas tu baru diikuti oleh number. Salah. Okay, tapi kalau kita buat number underscore 1, betul. Ataupun underscore number 1. Okay, nampak tak ada yang betul, ada yang salah. So yang betul saya buat warna hijau lah. Okay, so daripada sini kita dah boleh buat conclusion. Okay, iaitu untuk rules number 1,
Untuk rules number 1 sebab dia panjang sangat, kita boleh permudahkan, iaitu identifiers. Okay, kita boleh cakap identifiers start with letter or underscore or starting dengan simbol dollar. Okay. Kita bagi tahu bahawa identifier tu mesti starting dengan, sama ada starting dengan letter or underscore or dollar only. Okay, selain daripada itu tak boleh. You cannot start, ataupun you boleh buat ayat identifiers cannot start with number. Okay, nampak yang cannot start ni. Okay, rules yang pertama saya boleh katakan dekat sini untuk kita permudahkan. Okay. Tak boleh pula. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay. Cannot start with number and special character except underscore and dollar. Okay, boleh? So kita nak bagi tahu bahawa variable ataupun identifier cannot start with number. Tak boleh start dengan number macam yang ni. Okay, kalau start dengan number salah. Okay, dan dia tak boleh ada special character kecuali simbol, underscore dan juga dollar sahaja. Alright, ini dekat masuk bahagian rules number 2 kan. The first character must be a letter or an underscore or sign. Okay, yang tu. Okay, seterusnya kita kata there can be no embedded blank space, iaitu yang ini. Kita tak boleh ada ruang kosong. Kan contoh kita nak kata net price. Net, lepas tu ada space. Tak boleh. Okay, tak boleh ada space di antara perkataan. Itu rules number yang seterusnya. Okay, seterusnya macam mana kita nak betulkan benda ni? Kita boleh letak underscore ataupun rapatkan. Ada space tak boleh. Okay. Seterusnya number 4. Reserved word cannot be used as identifier. Apa contoh-contoh reserved word? Seperti perkataan if, perkataan why, semua jenis data type, apa saja yang coding punya. Kita tak boleh ambil sebagai identifiers ataupun variable. Okay. Okay. Saya rasa untuk 1, 2, 3, 4 ni dah cukup. Okay, untuk nombor 5 ni, identifier ni case sensitive. Okay. Contohnya kalau kita kata marks dan juga marks ni, beza dia M besar dan juga M kecil je. So, dia boleh buatkan kita dapat error lah. Dia case sensitive. So, kalau sebab tu variable saya selalu sebut kena konsisten. Kalau ada S, pastikan ada S. Kalau M capital letter, mesti konsisten capital. Okay, dan biasanya rules of netiquette pula dah. Biasanya rules of identifier ni dia tak akan minta lebih daripada 3. Biasanya paling banyak pun dia minta 2 saja. Okay, paling banyak 3 lah, standardnya 2 rules of identifier. Jadi kena hafal. Okay, yang paling senang nak hafal daripada 2 hingga 4 lah. Okay, 3, hafal 3 ni. Okay, ini adalah valid identifier. Valid identifier tu macam seperti number. Kenapa dia valid? Sebab dia tak mula dengan huruf, dia tak ada blank space. Okay, length, ini valid lah identifier yang betul. Dia start dengan underscore pun boleh, nak start dengan dollar sign pun boleh, nak letak 1 di belakang pun boleh. Okay, ini semua adalah yang valid. Okay, yang tak valid, yang ni invalid. Okay, ini pun favorite question juga. Kenapa invalid? Sebab ada embedded blank space. Nampak tak kat sini ada blank space. So dia tak valid, dia salah. Okay, continue. Sebab dia adalah reserved word. Okay, tak boleh. Yang ini pula, kenapa dia salah? Sebab dia starting dengan number. Variable or identifier cannot start with number.
Okay, yang ni kenapa salah? Sebab dia tak guna underscore, dia guna special character yang lain, tidak boleh. Okay. Ini pula variable. Tadi identifier. Okay, identifier itu adalah yang ni. Okay, name given to the element in program. Okay. Kalau variable, walaupun maksudnya sama je sebenarnya, okay, tapi variable ni kita refer kepada location in the computer memory with name. Sama juga identifier tadi pun name, benda yang sama lah. Okay, kalau kita kata age ni pun boleh kata identifier, boleh kata sebagai variable. Cuma variable tu kita refer kepada memory komputer. Identifier tu kepada program. Okay, tapi actually dia benda yang sama. Okay, self-check. Okay. Boleh tak awak jawab soalan self-check ni 1 hingga 5? Okay, dia sebut dekat sini, create variable name, nampak tak variable name adalah car name and assign the value Volvo to it. So bila nak create variable, kita mesti kenal dia punya data type. So apa data type yang sesuai untuk nombor 1? Ini pun soalan favorite lah macam ni. Dia bagi ayat, dia suruh kita tukar dalam bentuk Java statement, Java program. Macam mana nak tulis? Siapa nak cuba? Create variable name, variable dia nama car name dan dia menyimpan nilai Volvo. So Volvo ni perkataan kan? So kalau perkataan bermaksud data type-nya apa? Sila cuba buat ayat. Ya, betul Taufik. Data type-nya string. Okay, so sekarang sila bagi jawapan yang full. Kalau dia kata create variable name, car name and assign the value Volvo to it. So macam mana kita nak buat benda ni? Kita akan mulakan dengan string. Lepas tu apa? Ada apa kat sini? Lepas tu equal apa kat belakang dia? Itu clue dia. Okay, Alisa tulis string car name equal Volvo. Okay, betul dah. Tapi ada sikit je lagi yang kurang. Iaitu tertinggal double quote ni. Bila string, dia mesti ada double quote. Okay. Yang Alisa bagi tu dah hampir tepat. Okay, sepatutnya string. Lepas tu kita akan tulis car name equal Volvo tu mesti ada double quote. Sebab dia adalah string dan jangan lupa letak semicolon. Okay, boleh? Untuk nombor 1, so ni pun favorite question. Kita kena faham ayat dia dan kita kena tukar dalam bentuk statement. Okay, nombor 1 settle. Okay, macam mana pula dengan nombor 2? Okay, try nombor 2. Dia cakap kat sini nama variable dia adalah max speed dan dia ada value 120. So, apakah jawapan untuk nombor 2? Macam mana kita nak type benda ni dekat dalam kita punya Java program? Okay, nombor 2. Apa data type dia? Bila keluar benda ni macam mana nak jawab dalam exam ni? Favorite question ni. Dia bagi dalam bentuk ayat. Kalau awak tengok dalam buku tutur hijau tu, sebab 2-3 hari ni ada je yang dah tanya media soalan PSPM, keluar tak itu, keluar tak ini. Okay, soalan pasir semua ada dalam buku hijau awak tu. Kalau awak perasan ada partition warna kuning. Start daripada warna kuning, itu semua pasir question. Okay. So, untuk nombor 2, Raihana kata in. Ya, dia punya data type dia adalah in dan jawab Taufik bagi, okay, yang 120 tak boleh ada double quote pula. 120 ada double quote tu salah. Sebab in tak ada double quote. Yang ada double quote hanya bila dia string saja. Bila string saja yang ada double quote ni. Okay. Bukan semua ada double quote, tidak. Dia hanya string saja yang ada double quote. Kalau char, okay, bila char dia ada single quote ni. Yang itu saja. Yang lain tak ada. Orang lain tak ada. Okay. Jadi kalau buat 120 ada double quote tu salah. In max yang Alisa punya betul.
Okay, so nombor 2 ni pastikan kita tulis betul-betul in. Lepas tu max speed equal 120 semicolon without double quote. Okay, boleh bezakan dia ada reason. Kalau string baru ada double quote, integer double tu semua tak ada. Okay, seperti mana yang kita buat dah latihan tadi. Okay, tengok latihan tadi dekat sini, nampak tak? Bila string sahaja ada double quote, string. Orang lain tak ada. Tapi bila char ada single quote, yang lain semua tak ada. Okay? So kena careful yang ni. Sebab kalau terletak double quote jadi hilang markah pula. Okay, kita pergi kepada soalan nombor 3. Macam mana kita nak buat nombor 3 ni? Nombor 3, cuba. Nombor 3. Display the sum of 5 plus 10 using two variable x and y. Okay, x and y. Ada dua kan? Variable x and y. So kita x ni adalah untuk 5. Dia akan susunan begitulah. Y adalah untuk 10. So macam mana kita nak buat ni dalam coding kita? Kita kena bagi tahu dululah. X adalah 5, Y adalah 10. Lepas tu kita nak display nilai 5 tambah 10 ni. Maksudnya kita akan display X tambah Y lah. Okay, cuba tulis dulu draft jawapan awak. Okay, Kamaru dah datang. Okay, thank you. Siapa lagi tak ada tadi? Syamsul. Oh, Syamsul dah ada. Thank you. Lepas tu Nadia dah ada. Okay, thank you. Semua dah ada. Okay, semua dah datang. Zatin tadi ada dah kan? Ada. Okay, thank you semua yang hadir. Okay, saya perlukan jawapan daripada anda untuk kita bincang. Soalan nombor 3. Tulis dulu. Salah pun tak apa. Nak tengok dulu. Macam mana kita nak tukar dalam coding kita? Saya dah bagi clue dah. Ada dua variable x dan juga y. So kita kena bagi tahu bahawa x adalah 5, y adalah 10. Ada siapa nak cuba? Okay, tak ada yang berani nampaknya. X, ya betul Taufik. Betul. Yang Taufik buat tu betul. In X sama dengan 5 betul. Okay, Ai, yes, very good Ai, betul. Okay, cumanya sebab Ai buat in untuk dua-dua tu kan. Okay, saya akan tulis kat bahagian tepi ni, nombor 3. Okay, untuk nombor 3. Okay. Kita boleh buat, ada beberapa cara kita nak jawab ya. In X sama juga dengan 5, semicolon. Lepas tu kita buat in Y sama juga dengan 10, semicolon. Okay, macam Ai buat, dia tulis macam ni. In X sama juga dengan 5. Lepas tu letak koma. Okay, in Y sama juga dengan 10. Okey, kat sini je yang akan ada error sedikit sebab ada kat sini dah ada in, kat sini ada in lagi sekali. Sebab bila kedua-duanya adalah in, actually kita tak payah buat lagi yang ni. Terus kita tulis y sama dengan 10. Okey, yang ni lah yang sepatutnya. Cuma kalau awak nak letak juga in, boleh letak
asing macam ni. Ataupun kalau nak letak sebaris, dia akan jadi macam ni. In X sama juga dengan 5. Kita kena letak semicolon. Kita kena stop dulu maksudnya. Lepas tu, baru kita boleh tulis lagi sekali. In Y sama juga dengan 10. Okey, boleh? Tetapi kalau kita combine begini, in X sama juga dengan 5, comma, in Y sama dengan 10. Ini akan jadi tak boleh. Okey, nanti kalau awak run coding akan ada error lah. Sebab dah sini kat in, sini pun dah in lagi sekali. Okey, boleh tak? Clear Okay, so bahagian untuk yang ni dah selesai. Ini dah selesai. Okey, yang ni boleh terima Okey. So sekarang dia kata kita tak habis lagi ni. Dia suruh kita display. So kalau display macam mana? Bila sebut je perkataan display mesti ada apa dekat sini. Bila display. Display dalam coding jadi apa? Display kat dalam coding dia jadi apa? Display. Ini tak dapat markah penuh lagi ni. Dalam soalan tadi dia ada mention perkataan display. So bila awak nampak display dalam coding dia akan ada perkataan ya betul Taufik, betul Rehana. Okey, akan ada perkataan system dot out dot print. So dekat dalam ni kita tulis je X tambah Y. Boleh. Okey, sama juga dengan sebelah sini. System dot out dot print kat dalam ni tulis saja X tambah Y. Okey, biasa kita tak buat kan operation tapi boleh operation dekat dalam output ni boleh. Okey. Itulah jawapan untuk soalan nombor. Clear tak? Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, soalan seterusnya dia macam sambungan daripada soalan tadilah. Okey. Nombor 4 ni. Tetapi kali ni dia kata ada variabel Z iaitu untuk X tambah Y ni dia assign kepada Z. So apa perbezaannya dengan soalan yang tadi? Okey, soalan nombor 4. Apa kita nak tulis? Kita masih boleh kekalkan. Kita nak tulis apa ni? Nak anggap bahawa X dengan Y tu 5 dengan 10 pun boleh ataupun tak nak anggap apa-apa pun boleh. Kalau nak bagi nampak, kita anggap dia soalan sama lah. Okey. Okey, so lepas tu apa jadi dengan dia? Dia ada Z. Saya dah bagi dah Y dan juga X tu. Sekarang dia kata ada Z. So siapa saya nak buat dengan Z ni? Dia kata X tambah Y ni is assigned to Z. So, apa nilai Z yang saya kena buat dekat sini? In Z. So, Z sama juga dengan apa saya nak tulis? So, kat sini saya akan buat Z. Jadi, Z sama dengan apa? Apa saya nak tulis kat belakang dia? Okey, ya. Z sama juga dengan X tambah Y. Okay, jangan lupa letak semicolon. Okay. Alright. Lepas tu, dia kata nak ada display. Jadi, bila nak ada display, apa yang saya kena display sekarang? Itu yang perlu kita display sekarang. Ya, betul. Kita akan display Z. So,
system dot out dot print. Dalam ni adalah Z sahaja. Okey, boleh? So pastikan take note sebab dalam exam kita bukan main boleh jawab macam tu, kita kena fikir dulu baru jawab. Okey, dan tak boleh hafal benda ni, bukan kita hafal. Hari tu Medan tulis ada Medan tulis hari tu punya cerita. Yang ni punya cerita, dia tak sama. Okey. Okey, saya nak tanya awak, kenapa Medan buat Z ni dekat bawah? Kalau Medan ni salah ke? Kalau Medan terus tulis Z sama juga dengan X tambah Y. Boleh ke saya nak buat ni dekat situ? Boleh ke saya buat macam ni? Kenapa saya letak asing? Kenapa saya tak buat di sini terus? Kalau buat di sini dia ada error ke? Apa error dia? Belum declare. Okey. Sebenarnya dah declare. Bila kita buat sebaris, ada in dekat depan ni, bermaksud semua di belakang ini dah declare lah dengan in ni. Dia tak semestinya kita buat asing, ini declare, ini tidak. Tidak semestinya. Dan biasanya kalau ketiga-tiga ini adalah integer, saya biasanya tak akan minta pelajar buat macam ni. Kalau kita dah tahu tiga-tiga ni integer, kita combine je terus. In X sama juga dengan 5, Y sama dengan 10, Z. Combine je terus sebab ketiga-tiganya adalah integer. Dan saya pun tak pernah buat integer berasingan macam ni. Tak pernah, tapi sebab awak nak buat tak ada masalah, betul je, boleh je diterima. Tetapi yang paling cantiknya kalau dah semua dah variable itu adalah integer, letak je sebaris dan dia dah consider, dah declare. Okay, so ini semua dah declare tetapi tak boleh tulis macam ni. Kenapa? Apa sebab dia? Dia memang dah declare dah. Kenapa saya letak Z saja? Kenapa saya tak letak Z sama dengan X tambah Y terus di sini? Kalau letak Z saja betul, yang ni jadi salah. Sebab ada special character. Oh tidak, sebab ini bukan variable. Okay, X tambah Y ni bukan special character. Okay. Ini bila kita tulis Z sama juga dengan X tambah Y, variable hanya Z, X, Y. Bukannya satu ni variable, ini adalah expression. Formula memang akan ada simbol tambah dan ini. Okay, bukan itu reason dia. Okay, melainkan kalau saya kata plus Y sama dengan 2 tambah X. Yang ni memang salah lah. Kenapa? Sebab plus Y. Mana ada expression plus Y? Ini dah jadi variable dia plus Y. Ada special character. Baru salah. Okay. Cuba lagi. Kenapa? Sebab dah ada X dengan Y kat depan. Yes, itu jawapan yang betul. Okay, kenapa tak boleh? Sebab X, kita dah declare belum X dekat sini? Ni X ni, dah declare belum? Dah declare. Y, dah declare belum? Dah declare sebab dia duduk sebaris. Okay. Z, dah declare belum? Okay, dah declare. Sebab tu dia jadi betul. Tapi kat sini kenapa salah? Sebab untuk Z masih betul sebab kita baru nak declare. Tapi X kita dah declare. Dah. Y pun dah declare. So tak boleh declare lebih daripada sekali. Setiap variable dia hanya boleh declare sekali saja, tak boleh declare lebih daripada sekali. Okay, faham tak maksud saya? Variable declare sekali sahaja. Okay, itu reason dia. Okay, saya ulang balik lagi sekali. Kenapa saya letak kat sini Z sahaja? Sebab kalau saya letak dekat belakang ini Z sama juga dengan X tambah Y, kita check. X dah declare ke belum? X dah declare. X dah declare kat sini. Dah declare. So bila dah declare, kita tak boleh declare untuk kali yang kedua. Bila duduk di sini, consider semuanya untuk dideclarekan.
Okay. Yang lain macam mana? Dapat tak? Akilah dah dapat, dah faham dah. Sebab tu kenapa ada duduk bawah. Okay, sama juga dekat kat sini. Kenapa saya buat in Z saja? Kenapa saya tak buat X tambah Y? Sebab bila saya buat kat sini X tambah Y, sedangkan X kita dah declare, Y kita dah declare. Bila duduk sini bermaksud declare lagi sekali. Tak boleh. So kita kena faham kenapa. Kenapa yang ni tak boleh duduk kat atas. Okay. Okay, yang lain dapat tak? Ingat semua variable hanya boleh declare sekali sahaja. Tak boleh declare banyak kali. Okay. Dapat pun. Okay, thank you. Alright. Settle. Okay, sekarang kita pergi kepada nombor 5. Okay, nombor 5 ni ada kaitan dengan yang saya bagi di sini. Okay, nampak saya buat 2 perbezaan tadi kan? Alamak dah comot dah. Okay, nampak tadi saya buat 2 perbezaan. Okay, apa perbezaan yang saya tulis kat sini? Apa tadi Z? Okay, nampak tak perbezaan? Tak, saya nak padam ni dah padam benda lain pula. Okay, balik. Z ini I, N, T. Okay, apa perbezaan yang ini? Ini semicolon dengan yang ini. Ini adalah clue untuk jawab soalan yang seterusnya. Okay. Apa saya nak tulis ni? Clue dia ada dekat sini. Ini clue dia. Clue-nya di sini. So, siapa boleh bagi jawapan untuk soalan yang ini? Okay. Ini dia sebaris ni. Sebaris. Okay, in yes, betul Taufik. Dekat sini kita akan tulis in. Ada koma, ada koma sekali semicolon. Okay, so nampak kan dia sebaris. Bermaksud bila duduk sebaris macam ni, X adalah integer, Y adalah integer, Z adalah integer. Dan semua sekali kita dah declare dengan in di depan. Okay. Okay, boleh So split by koma, semicolon. Okay. Settle untuk yang tu. Sekarang kita masuk untuk bahagian constant. Okay, apa itu constants? Okay, kita tengok untuk constant. Constant is a final variable with value that cannot be changed during normal execution. Okay. Dan biasanya constant ni biasanya lah adalah merujuk kepada nilai pi lah, tapi boleh je nilai-nilai lain. Okay. Kalau sebelum ini kita akan buat contoh lah, kalau saya nak cari volume formula dia pi r square kan. Dan sebelum ni saya memang selalu pesan jangan guna simbol pi sebab komputer tak faham. Kita buat coding ni kita nak communicate dengan komputer. Dan saya akan minta awak buat dengan terus letak nilai 3.142 darab dengan R darab dengan R kan. Baru boleh terima. Yang ini kita tak bagi awak buat. Okay, so ini yang sepatutnya awak tulis. Tapi sekarang kita nak jadikan nilai 3.142 ni sebagai nilai constant. Okay, dan apa sinteks dia? Okay, sinteksnya adalah macam ni. Kita tulis perkataan final diikuti oleh type. Lepas tu apa constant name dia dan apa value-nya. Okay, contoh yang diberi dekat sini. Kita tulis dulu perkataan final. Lepas tu type dia apa? Double. Kenapa double? Sebab nilai dia nilai perpuluhan. Lepas tu apa nama constant dia? Pi. Okay. Jadi bila kita dah buat macam ni, final double pi ni, jadi dekat dalam ni. Okay. Jadi dekat dalam ni, dia akan dapat hasil
pi darab R darab R. Okey. Kenapa tiba-tiba jadi pi? Sebab kita dah buat nilai constant ni. Kita dah declare final double pi 3.142. So dalam formula kita akan jadi pi darab R darab R. Bermaksud dekat atas ni sebelum ni dia ada tulis yang ni lah. Final double pi sama dengan 3.142. Then baru kita boleh guna pi ni. Okay, dapat? Ini adalah untuk constant. Dan kena ingat sinteks dia ni. Okay, sinteks dia kena ingat iaitu dia ada perkataan final. Lepas tu, tulislah final. Lepas tu type apa jenis dia. Kalau double, tulislah double. Apa nama constant name dia? Yang constant name ni nama dia pi. Dan apa value yang kita nak constant kan? 3.142. Jadi dalam formula kita terus boleh guna perkataan pi tersebut. Okay, boleh untuk constant. Ke tak boleh? Boleh, okey baik. Okey, lambat pula komen. Okey, thank you Ayi, Raihana, Alisa dan juga Zatil. Alright, sekarang kita pergi kepada reserve word. Reserve word ni tak perlu hafal. Kita boleh agak itu reserve word ataupun tidak. Ada banyak ni. Yang kita biasa jumpa yang inilah. Boolean, class, cons, double S, false, final, for, import. Ini yang kita biasa jumpa. Okey. Yang lain-lain tu tengoklah sekali lalu. Dan biasanya kita boleh agak itu reserve word ataupun variable biasa. Okey. Soalan nombor 1A. Apa untuk soalan 1A? Jawapan yang lengkap 2 markah. Okay, saya tunggu jawapan daripada anda. Okay, saya nak untuk soalan ni saya nak 3 saja, iaitu soalan A, soalan B dan juga soalan C. Okay, 3 ni. Biasanya 3 ni lah yang dia minta kita describe. Okay, reserve word tu biasanya tak pernah jumpa lagi lah untuk describe. So saya apakah description untuk identifier, variable dan juga constants. Apakah identifier, variable and constant? Saya bagi ruang untuk anda jawab ya. A, nyatakan A, B ataupun C bila awak tulis jawapan nanti. Boleh siapa yang tak pernah komen jawapan lagi tu sila komen lah kalau awak. Sofia dah jawab. Okay, name given saya tak boleh baca di terlindung. Okay, a name given to element in a program says yes, betul. Jawapan Siti Sofia adalah tepat sekali. Okay, so soalan 1A dah selesai. Kita cuba pergi pada soalan nombor 1B. Okay, so 1A tu tulis je, tulis jawapan yang Siti Sofia dah bagi tu, tulis dekat buku masing-masing pada exercise 13 ni. Kita pergi kepada B. Apa itu variable?
Okay, B. Variable is a location in the computer's memory with the name to store a value such as age and mark. Okay, betul Damia. Very good. Itu adalah jawapan untuk B. Okay, dan untuk identifier dengan juga variable ni secara generalnya dia adalah benda yang sama. Okay. Okay, contoh saya maksud benda yang sama, katakanlah ini kita punya Java program yang kita type dekat JGraphs tu. Okay, contoh ini coding kita ada import dan sebagainya. Ini yang Java coding yang JGraphs tu, yang kita run tu. Katakan awak tulis kat sini in age. Okay, so age ini dia adalah identifier. Tetapi dekat dalam memori komputer, okay, mana memori komputer? Dalam memori komputer, dia ada satu tempat location. Location ni nama dia age. Yang ini kita panggil pula dia sebagai variable. Okay, faham tak perbezaan identifier dengan variable? Dia benda yang sama. Kedua-duanya adalah age. Tetapi identifier ni kita refer kepada program yang kita buat tu dekat JGraphs. So, bila sebut variable, dia merujuk kepada memory location. Okay, age juga benda yang sama je. That's why identifier variable ni benda yang sama saja. Okay. Benda yang sama. Perbezaannya merujuk kepada ini program, ini kepada location memory dalam komputer. Okay. Saya takut awak ingat benda lain. Dia benda yang sama saja. Okay, C. Apa itu constant? Ini dah selesai. Okay, constant pula. What is constant? Okay, apakah itu constant? Okay, Sofia, lagi sekali. A final variable that cannot be changed during execution. Yes, betul Siti Sofia. Very good. Itu adalah jawapan yang betul untuk constant. Okay, selesai. Sekarang saya nak pergi kepada question number 2. Okay, question number 2. List 3 rules for forming valid identifier. Okay, saya nak orang lain pula bagi jawapan. Okay, jangan pelajar yang sama je. Yang lain pun cuba bagi jawapan. Ada 3 rules forming valid identifier. Ini favorite question juga. Okay, apa dia 3 tu? Valid identifier. Dia ada 5 semua kan, tapi saya dah permudahkan tadi. Ambil yang simple je. Biasa dia tak akan tanya lebih daripada 3. Maksimum 3. No embedded blank space. Ya betul Adira. Okay, very good. Itu adalah rules identifier yang pertama. Betul Adira. Seterusnya. Okay, seterusnya.
Okay, number 2 Zatil. Reserve word cannot be used as identifiers. Betul. Zatil dan juga Ai. Yes, betul. Very good. Betul. Okay, lagi satu. Okay, lagi satu. Identifiers are case sensitive. Okay, tapi kalau nak sebut pasal case sensitive tu dia kena panjang, dia kena ayat, dia kena habis. Dia tak boleh stop sampai case sensitive saja tak boleh. Okay, kalau nak ambil case sensitive tu memang kena hafal sampai habis. The first character, yes, yang tu betul Ifah. Okay, first character must be a letter or underscore or sign. Yes, betul. Okay, yang lain-lain tu boleh ringkas macam tu, tapi kalau case sensitive tu kita kena describe sampai marks, sampai semua tu lah. Okay. Alright, so dah settle untuk rules valid identifiers. Okay, selesai. Sekarang saya nak minta awak bagi reason ni. Kenapa ini adalah invalid identifier? Kenapa dia invalid? Okay, tengok untuk yang pertama. Kenapa dia invalid? Because kenapa One Malaysia tu salah? Apa reason dia? Start with numbers. Yeah. Okay, because the first character start with numbers. Okay, ataupun kita boleh juga, betul Taufik dan juga Adira, atau kita boleh tulis juga variable cannot start with number. Biasanya kita akan jawab dalam bentuk yang kenapa dia tak boleh. Kita cakap because variable cannot start with number. Okay. Yang kedua, kenapa ini adalah invalid abstract? Because abstract is a reserve word. Yes, betul. Abstract is a reserve word. Okay, yang ketiga, sale price. Kenapa dia adalah invalid? Ada blank space. Betul, Rehana. Okay. Yang keempat, final dash mark. Kenapa dia adalah invalid? Ya, sebab dia ada special character Adira. Betul special character ni tak boleh. Okay, yang kelima. Kenapa 6 tak dikira sebagai valid identifier? Kenapa dia salah? Ada blank space. Yes, betul Rahana dan juga Ifa. Okay, last kali pun samalah jawapan macam nombor 6 sebab ada blank space. Okay, so dah boleh kenal dah. Seterusnya saya nak pergi kepada soalan nombor 9. Ini favorite sangat question macam ni. Okay. Okay, kat sini dia hanya minta kita bagikan suitable data type. So, apa data type yang sesuai untuk soalan A hingga soalan D. Okay, A hingga D. Tuliskan nombor soalan. Kalau A, apa data type? Okay, data type.
Tadi kita dah bincang awal-awal lagi tadi pasal data type. So, apa data type yang sesuai untuk soalan A, B, C dan juga D? Untuk soalan A, dia kata average of 5 marks. So, apa yang sesuai? Bila average, nilai apa yang kita dapat? Yes, betul Alisa. Soalan nombor 9A adalah double. Yes, Ayi, betul. Double, very good. Okay, untuk B. Kat sini dia kata sale price. So, bila price ini biasanya dia mesti ada perpuluhan kan? Ya, betul. Sufia, Ifah, double. Betul Okay, betul, double. Okay, kemudian C. Kat sini dia nak kata H. C adalah in. Betul Raihana, very good. Okay, C adalah in. Yes, betul Ifah, adalah in. Okay, D. Dia kata nak simpan gender. Okay, M dan juga F. Yes, betul Siti Sofia. Dia adalah char sebab single character. Okay, very good. Next, kita pergi kepada 11. Ini pun favorite question. Tolong betul-betul kena faham macam mana cara kita nak tulis. Okay, soalan nombor 11 ni lebih kurang sama macam soalan nombor soalan self check ni tadi. Okay, kita kena tukar kepada Java statement. So, untuk nombor 11A, macam mana kita nak tukar kepada Java statement ni? Dia kata nama variable dia adalah test dan data type dia adalah double. Jadi macam mana cara kita nak declare dia? Untuk soalan A dulu. Soalan A. Double test. Ya betul Alisa. Cuma jangan lupa letak semicolon. Okay. So yang ini kita akan tulis jawapan dengan double. Lepas tu test. Dan jangan lupa letak semicolon. Okay. Very good. Itu maksud dia. So itu yang kita kena faham. Dalam bentuk ayat macam nak tukar kepada Java statement. Ini memang sangat-sangat favorite question ni. Awak boleh tengok past year question. Okay. Dah boleh start buat dah past year question. Tak perlu tunggu saya suruh pun. Boleh start buat dah. Okay, B. Macam mana kita nak tukar ni? B. Declare variable H as integer variable. Okay, Zatil. Yes, betul. Zati in H. Damia pun betul. In H. Ifah pun betul. Dan Siti Raihana pun betul. Cuma Raihana untuk H itu dia kena ikut soalan lah. H kalau A huruf besar kena ikut dia. Okay. Dia okay, sebab kita type dekat phone kan kadang dia terauto dan kadang-kadang dia terkecil. Okay, tak apa. Seterusnya kita pergi kepada soalan C. Okay, macam mana kita nak tukar C ni? Okay, untuk C, char grade. Yes, betul. Char grade. Cuma char tu C, untuk char tu C huruf kecil lah. Okay. Ifa, ya betul. Char grade. Okay, char, untuk char tu C dia huruf kecil. Hanya string saja S huruf besar. Okay, so kena careful lah sebab coding dia case sensitive kan, huruf besar, huruf kecil. Okay, betul. Next kita pergi kepada, oh ni sama, ni tak perlu, sama je. Okay. Seterusnya E, soalan E. Soalan E.
In index. Okey, betul. In index, betul. Okey, seterusnya kita pergi kepada F. Okey, F nampak kita ada banyak variabel ni. Ada 3, kita ada gross, kita ada tax dan juga kita ada net. Dan kesemuanya adalah double. Jadi macam mana cara declare kalau semua data type-nya adalah sama? Double, yes, betul Raihana dan juga Damia, betul, very good. Itulah cara tulis dia. Okey, betul. Seterusnya kita pergi kepada soalan G. Okey, soalan G ini dia ada 2 variabel iaitu variabelnya nama dia first dan juga last dan dia digunakan untuk simpan name. So, macam mana cara kita nak declare kedua-dua variabel ini? Okay, string first last. Yes, betul Siti Sofia. Bagus, pandai. Okay, betul sekali jawapannya. S mesti huruf besar. Okay, seterusnya kita pergi kepada H. Okay, untuk H ni, dia lain sedikit di mana dia ada 2 variabel, root 1 and root 2. Tetapi, dan data type-nya double. Cuma dia ada nilai dah. Ada nilai yang diberi. So, kalau ada nilai diberi, macam mana pula cara kita nak tulis? Mana yang pelajar-pelajar lain ni? Masih lagi pelajar yang sama je yang jawab. Ada lagi yang tak jawab. Okay, untuk H pula. Okay, IE double root. Yes, betul. Okay, IE dia nak buat asing-asing pun boleh juga. Okay, jawapan IE itu adalah betul. Boleh diterima. Bagus. Okay. Seterusnya, saya nak pergi kepada J lah. J. Okay, I tu saya skip lah sebab biasa je soalan dia. Kita dah bincang lah tadi. Okay, kita tengok soalan J. Soalan J. Declare a constant pi and assign it with value 3.142. Okey, apa jawapan untuk J iaitu constant tadi? Yang ada final. Macam mana cara tulis untuk constant? Bila you nampak je constant, macam mana syntax dia?
Okay, kita nak stop dekat J ni. Bagi soalan dekat sini ada sikit je lagi. Okay, untuk constant, macam mana cara kita nak declare? Tadi ada kan kita buat tadi untuk constant pi tu. Ya, yes, betul IE. Bagus. Final double pi 3.142 semicolon. Betul. Zatil pun betul. Okay, very good. Thank you IE dan juga Zatil. Okay, yang lebih-lebih itu boleh je nak buat Okay. Sekarang saya pergi kepada operator. Bila sebut operator, main operator kita yang utama adalah arith, relational operator dan logical operator. Ini yang main dia lah. Dan kita ada juga assignment operator. Okay. So apa benda ni, kalau arithmetic operator ni biasalah yang kita melibatkan pengiraan seperti tambah, tolak, darab, bahagi dan juga modulus untuk remainder. Itu adalah operator bagi arithmetic. Okey, manakala untuk relational operator dia melibatkan comparison seperti double equal, not equal, more equal, less equal. Okey, ini kita panggil relational operator. Untuk logical operator. Okey, itu saja yang saya nak sebut untuk topik data type dan juga operator ni. Okey. Dan seterusnya kita akan bincangkan untuk array. Ada sedikit benda yang kita perlu bincangkan. Okey, yang ini ada dekat sini. Okey, untuk array kita fokus kepada macam mana kita nak declare and creating array. Okey, ada dua cara ya untuk declare creating array, iaitu cara yang pertama. Untuk cara yang pertamanya dia ada dua step. Okey, step 1. Okey, contoh dia. Okey, contoh saya kat sini data type, katakanlah data type dia double. Lepas tu ada square bracket, array name dia contoh height. Okey, so ini contoh dia. Data type diikuti oleh nama array. So kalau data type dia double, nama array dia adalah height. Itu step yang pertama. Okey, dia ada dua step kalau ikut style yang pertama ni. Okey, step 1 kita dah buat. Kemudian pergi kepada step 2. Okey, untuk step 2 untuk step yang kedua, lepas kita dah buat yang pertama ini, mesti kena pergi pada yang kedua. Okey, array name, nama array name dia apa tadi? Height equal new double. Ni size dia berapa? Contoh size dia 5. Okey. Boleh Untuk cara yang pertama, dia ada dua step. Awak kena buat dulu step pertama ni untuk declare array. Lepas tu baru masukkan dia punya size. Okey. Tetapi kalau awak buat cara yang kedua, okey, yang ni style yang kedua, awak hanya ada one step sahaja. Okey, tadi ada dua step, ini one step. So, terpulang kepada awak nak menggunakan cara yang pertama ataupun yang kedua, either one. Okey. So, cara yang kedua, sorry. Okay. Untuk cara yang kedua, saya patah balik ini cara yang kedua. So, data type-nya adalah double. Okay, lepas tu ada bracket, nama array dia adalah height equal new double.
Okey. Dia sama maksud ya. Yang ini sama maksud Okey. So kena nampak tak perbezaan dekat sini? Okey. So ini kalau kita combine sekali. Dia jadi satu baris je. Tapi kalau kita nak buat asing-asing, dia jadi dua baris. Satu, dua. Okey, clear tak perbezaan dia ni? Boleh? Nampak perbezaan dia? Yang itu kena tahu dulu. Okey, sekarang saya nak tanya awak dari segi komponen. Komponen. Okey. Yang pertama. Yang pertama, adalah perkataan double ini merujuk kepada apa? Double tu apa? Dari tadi kita duk buat dah. Tapi sekarang saya terbalikkan dia. Double ni merujuk kepada apa? Apa dia? Bila kita sebut double, in, boolean, string, itu apa sebenarnya? Apa dia? Bila kita sebut double, in, string, boolean, yes, dia adalah data. Kena ingat dia tu. Data type. Okay. Dan dekat dalam ni pun saya dah mention data type. Okay. Yang kena kenal komponen tu. Okay. Yang kedua, bila saya sebut tentang height. Height ini adalah apa? Dia adalah array name. Okay. So kalau saya tulis dekat sini, height dia adalah array name. Okay. Kemudian, saya nak tanya lagi. Okay. Berapakah dia punya size? Size dia berapa? Size dia berapa? Yes, betul. 5. Size dia 5. Kalau saya tanya maximum index, apa jawapan kita? Maximum index. Yes, betul. Maximum index adalah 5. Thank you, Kamarul. Okay. Sorry. Maximum index bukan 5. Salah. Ya, maximum index adalah 4 sebab dia bermula dengan indeks kosong. Okay, because index at 0. Okay, dia bermula dengan indeks kosong. So, yang ni kena careful. Okay, maximum index adalah 4. Okay. Seterusnya, kalau saya tanya how many element, apakah jawapan dia? How many element? Ada berapa elemen kat dalam ni? Lepas tu saya nak tanya pula length dia. Apa nilai length dia? Dan apa nilai height dot length? Tak ada 3 lagi persoalan. Okay, sila jawab. Ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, bagi
nombor soalan ni dan jawab. Okay, ini penting ni. Okey, nombor 5 betul. Elemen ada 5. Betul? Okey, length ataupun height dot length merujuk kepada apa? Apa nilai dia? Okay, ada 2 lagi. Ni awak buat dalam assignment ni. Height dot length tu. Tu apa? Dia merujuk kepada apa? Soalan nombor 6 dan nombor 7. Ya, merujuk kepada size. Jadi size ni apa? Nombor 7, 5. Betul. Merujuk kepada size. So 5. Kalau dia kata height dot length, maksudnya length untuk array ni bernama height 5. So length, kalau dia minta length, sebab istilahnya kadang tak sama. Kejap-kejap dia pakai length, kejap-kejap dia kata height dot length, kadang-kadang dia kata size. So sebab tu saya guna terms yang berbeza-beza ni. Untuk nombor 6, apa jawapan dia? Okay, nombor 6. Dah. Seorang pun tak mampu nak tulis ni. Kalau saya samakan length dengan kat sini. Kadang dalam exam dia sebut length saja, kadang dia kata height dot length based on nama array. So nombor 6 ni apa jawapan dia? Maksud, untuk array benda-benda ni lah yang dia akan tanya nanti. So kita kena kenal bila sebut size maksudnya apa. Bila kata maximum index apa. Bila dia tanya ada berapa elemen, kalau dia sebut length ataupun dia sebut height dot length, dia merujuk kepada apa. Okay, nombor 6. Satu je lagi ni. Saya target 9.30 dah selesai, tapi sekarang 9.37 tak selesai lagi ni. Sebab lepas ni ada sikit lagi untuk revision bagi array. Okay, nombor 6. Kenapa tak ada yang nak jawab ni? Ke komen saya tak naik? Ya, betul. Naik pun. Samalah 5. Jadi sekarang awak boleh buat conclusion tak untuk istilah-istilah ini? Bila kita sebut tentang size, maksudnya samalah kita ceritakan tentang dia punya length ataupun array name dot length. Okay, array name dot length ni maksudnya tengoklah array tu nama dia apa. Kalau macam ni array dia nama height, jadi height dot length. Okay, so sama. Dan dia samalah juga dengan elemen. Okay, ya. Okay, how many element? Elemen ini samalah dengan size, samalah dengan dia punya length, samalah dengan dia punya array name dot length. Okay, sama je. 5. Okay, begitu juga length ni lah benda yang sama lah. Okay, boleh? Clear Okay, saya bagi satu lagi contoh. Harap take note lah semua benda ni. Okay, saya bagi satu contoh lagi iaitu apa apa saya nak tulis Katakanlah saya bagi satu, alamak, tak ada idea ni.
Tak ada idea apa lagi apa nak letak Katakan alamak nak katakan apa lagi tak ada idea lah nak letak. Boleh bagi idea, saya nak bagi satu array tapi tak ada idea nak letak array apa. Boleh ambil yang ni lah. Sebab dah tak ada idea dah nak bagi contoh yang lain. Katakanlah saya kata array, string lah kot, string. Okay, sama juga dengan, yang ni dia dah ada nilai siap-siap. Apa nama kereta Saga. Lepas tu X50. Dia kena ada double quote sebab dia perkataan. X50, X70. Satu lagi apa ya? Apa lagi nama kereta? Lupa dah saya. Persona. Okay. Alright, so dia bagi macam tu. Soalan saya adalah benda yang sama je saya nak tanya. Okay. String ini apa? String itu apa? Apa itu string? Ya, betul. Data type pandai. Okay. Car name. Car name ini apa? Car name tu apa? Array tidak. Kalau array, betul Alice. Okay, dia adalah array name. Okay, kalau array tu semua array name. Okay, bagus. Okay, kalau saya nak tanya dia punya size. Berapa dia punya size? Yes, betul. Size dia 4. Kalau saya tanya dia punya length, dia 4. Kalau saya cakap car name dot length, tu jawapan dia. Yes, pandai dah. 4. Okay. So nampak dekat situ Okay, kalau saya kata car name kosong, apa maksud dia? Car name kosong. Apa yang akan keluar outputnya? Saga, pandai sayang, very good, pandai. Okay, betul. Okay, kalau saya kata car name tiga. So, apa jawapan dia? Yes sayang, very good, pandai. Okay. Yes betul, Damia, Taufik, Ifah, Ayi. Betul. Alright. So itulah sedikit revision untuk topik data type, operator, variable, identifier dan juga array. Okay, so harap semua buatlah preparation yang sebaiknya. Saya stop rakaman dulu. Aduh.